الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Tu saya tahu saya cakap seorang lah. Tuan-tuan tengok macam faham maksudnya. Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwa pada Allah. Usikum, aku wasiat kepada semua. Wa iyaya, wasiat juga untuk diri sendiri. Bitaqwallah, untuk sama-sama takwa pada Allah. Faqad, sesungguhnya, fazal muttaqun, berjayalah, bahagialah, gembiralah, seronoklah orang-orang yang bertakwa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Jadi pertama sekali terima kasih kepada Tuan Pengurusi, terima kasih kepada sahabat saya, senior saya, saudara Fuad dan keluarga. Terima kasih kepada dua orang pengiring saya, Ikmal dan juga Muhammad. Terima kasih kepada kawan-kawan saya yang ada dalam majlis ni yang saya tak nampak. Tak ada nak cari siapa dia, seorang-seorang hak nampak topek seorang ada ujung. Itu satu kelas dengan saya. Dan terima kasih juga kepada ahli jawatan kuasa semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Terima kasih. Yang saya sayangi
lagi saya muliakan, lagi saya sanjungi Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, alim ulama, tok-tok guru, ustazah, ustaz. Ada sebarang salah silap daripada saya, harap berikan teguran. Seterusnya yang saya sayangi, lagi saya kasih ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sebelum mula tu saya minta marilah sama-sama kita buat baca Fatihah, lepas tu kita baca doa. Boleh tak? Oh, tak boleh. Lebar pula dah. Boleh lah. Ila syarafin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan Al-Fatihah ini pada kedua ibu bapa kita. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada guru-guru kita. Hadiahkan Al-Fatihah ini pada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Abah-abah semua sihatkah? Terima kasih hujan-hujan ni sanggup mai lah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mudah-mudahan betulkan niat mai mengaji kerana Allah Ta'ala. Nak mengaji ilmu untuk semua, bukan untuk pelajar, bukan untuk student, bukan untuk mahasiswa, bukan untuk mak bapak, bukan untuk jemaah masjid, bukan untuk kaki masjid, untuk semua. Kata pengarang kitab dalam kitab Ta'limul Muta'alim, dia kata niat mengaji kena ada 3. Yang pertama, ni semua tanam hari ni. Yang pertama, niat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, aku nak menghilangkan kejahilan diri aku. Mai mengaji sebab nak bagi hilang jahil diri kita. Kita ni jahil, kita tak tahu. Bila kita tak tahu kata kita jahil, itulah tanda kita jahil. Niat aku mai mengaji nak bagi hilang jahil dalam diri aku. Dan yang ketiga, apa dia? Niatlah mai mengaji ni untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh? Baik. Abang, homework untuk hari ni. Ingat elok-elok. Sat lagi hari ni, selain daripada nak cerita apa yang sepatutnya cerita, apa ingat dekat aku. Kita akan nak cerita berkaitan dengan berhati-hati tentang ajaran Syiah dan juga Salafi Wahabi. Apa ingat aku yang tu? Boleh? Barakallahu fiik. Hang lupa, salah hang. Okey. Bila sebut Aidul Adha, Aidul Adha, hari raya korban lah, sabit daripada hadis Nabi, Nabi sebut Dhaha, sembelihan. Aidul Adha, hari raya korban lah, sembelih. Hari raya korban. Baik, selesai. Hari raya korban, bila cerita pertama, orang mesti cerita pasal Nabi bah. Famous Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi bah Ismail. Yang kedua, siapa? Nabi Adam, anak dia Qabil dengan Habil. Hak ni semua cerita yang Allah suruh sebut bila mai bab korban. Allah kata apa? Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Bacakan cerita ni kepada orang. Jadi sebab tu saya baca cerita ni. Ustaz Leng mai, dia akan baca cerita ni. Semua orang mai baca cerita ni. Pasal apa? Allah yang suruh dulu. Hang nak cerita kemudian. Hak penting mai duduk sebut dulu.
watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Ceritakan pada semua orang cerita pasal anak Nabi Adam dengan cerita yang betul, jangan reka-reka. Iz qarraba qurbana, ketika mana anak Nabi Adam itu qarraba, buat korban, qurbana, ketika mereka menyembelih binatang sembelihan korban. Allah sebut jelas, Allah sebut dalam situ bahawa ada 2 orang daripada anak Nabi Adam, mereka telah melaksanakan ibadah korban. Sembelih ke? Tak, korban saja. Sorry, korban. Apa dia ibadah korban yang dilakukan oleh anak Nabi Adam? Ketika mana seorang daripada anak Nabi Adam, soalan, anak Nabi Adam ada 2 orang yang famous dalam cerita ni. Seorang bunuh saudara dia, yang bunuh tu abang, yang dibunuh itu adik. Abang nama apa? Nama pun khilaf. Kah? Siapa yang bunuh siapa? Qabil bunuh Habil, Habil bunuh Qabil. Hak mana yang sedap dengar nama? Aku tahu, hampa nak tunggu aku cakap kepala dia dulu. Yang bunuh Qabil. Dia nak ingat itu. Kah? Siapa bunuh siapa? Kan? Tak tahu macam mana nak cerita. Dia kata pasal tu kami nak dengar, kami tak tahu. Ketika mana si abang tu anak Nabi, Nabi Adam adalah termasuk daripada 5 perkara yang lahir di atas muka bumi yang tidak ada di dalam rahim ibu dia. Ni soalan ni. Siapa ni ambil nota siap-siap. Nak hafal? Apa dia? 5 benda. Topik kalau aku tanya tak dijawab leceh topik. Banyak kali dengar ni. 5 benda. Hamba tu saya tengok dia, aku watak utama. Ada 5 benda. Seorang lagi, Abang Nafi. Tu dia senior sebilik dengan saya dulu. First saya masuk tahun 1997, dia angkut tilam untuk saya. Aku ingat sampai mati, insya-Allah. Jangan tengok dia payahlah. Ni. Tu dia lupa dah. Tak mana tadi? 5 perkara, yang mana 5 perkara ni lahir, dia tak duduk dalam rahim mak dia. Maksud kata kita lahir duduk dalam rahim mak kita. Nabi Isa lahir, dia bukan tiba-tiba ada, dia duduk dalam perut mak dia, rahim mak dia. Siapa nama mak dia? Siti Maryam. Tapi ada 5 benda yang duduk atas muka bumi, dia tak duduk dalam rahim mak dia. Yang pertama sekali Nabi Adam. Nabi Adam dia tak ada duduk dalam rahim siapa-siapa. Allah kata apa? Allah ambil daripada min salsalim min hama'im masnun. Allah ambil daripada tanah, daripada gumpalan tanah yang dibakar, yang dibentuk jadi bentuk macam acuan tu, buat bentuk ada lagu kita ni buat. Lepas tu Allah tiup roh dia. Kemudian fanafakhtu fihi ruh, kami tiupkan pada dia ruh. Tiup roh masuk dalam badan, tiup-tiup roh daripada ubun-ubun masuk, maka hiduplah Nabi Adam alaihissalam bersabit dengan firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata dia, aku nak buat khalifah. Malaikat kata pasal apa? Kami ni duk ibadah, duk tasbih dekat engkau wahai Allah. Pasal apa nak buat pula manusia? Depa menumpahkan darah. Allah kata itu ilmu sikit yang kamu ada, aku ada banyak. Sesungguhnya aku maha mengetahui. Tengok-tengok, yang boleh lawan malaikat yang duduk nama dia sendiri dengan nama Allah adalah manusia. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malaikat, manusia. Siap cipta Nabi Adam. Makhluk yang kedua yang tak ada dalam rahim ibu dia, siapa dia? Pasangan Nabi Adam, Hawa. Hawa bukan duduk dalam rahim Nabi Adam. Nabi Adam lelaki, orang lelaki mana ada rahim?
Orang perempuan yang ada rahim. Di mana lahirnya Siti Hawa? Daripada min dhil'i Adam, daripada tulang rusuk Nabi Adam. Daripada tulang rusuk Nabi Adam, daripada tulang rusuk tu ambil, cabangkan dia, pecahkan dia, jadi pula dia satu makhluk lagi, nama dia Siti Hawa. Ejaannya ha waw alif hamzah, Hawa. Bacaannya nama siapa? Nama Hawa. Kita nak sebut Hawa, sebutannya Hawa, sebutannya macam tu. Jangan pi eja nama Hawa, ha waw ya tak ada titik, yang tu hawa nafsu. Hang nama apa? Hawa. Eja ha waw ya tak ada titik, oh yang tu hawa nafsu, salah. Nama apa? Hawa. Eja ha waw alif hamzah, Hawa. Tu baru betul. Siti Hawa. Dua. Yang ketiga, makhluk yang lahir tak duduk dalam rahim mak dia adalah apa dia? Unta Nabi Saleh yang keluar daripada batu. Ketika mana dia kata, Nabi Saleh, buktikan kat kami hang tu Nabi. Dia kata, senang lah, hamba nak apa? Dia kata, bawa keluar daripada batu ni unta. So Nabi Saleh pegang batu tu, tarik, keluar unta. Unta mana boleh lahir daripada batu? Unta kena lahir daripada mak dia. Tapi unta Nabi Saleh lahir daripada batu, bukan rahim mak dia. Tiga. Empat, kibas ataupun kambing gantian kepada Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim menyembelih anak dia. Mai tak tahu tak mana, tiba-tiba dia ada kibas sekor dalam sini. Empat. Lima, tongkat Nabi Musa, iaitu ular yang datang daripada tongkat Nabi Musa. Ular kena mai daripada teluk hak mak dia melahirkan dia. Tak dia dak, dia mai daripada tongkat. Macam mana boleh jadi ular betul daripada tongkat? Wallahu a'lam, yang tu mukjizat. Tapi itulah 5 benda yang duduk dalam atas muka bumi yang tak lahir daripada rahim mak dia. Boleh tak? Hak tu soalan yang ditanya oleh orang Yahudi kepada Sayyidina Umar, tetapi dijawab oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Boleh tak? Tapi itu bukanlah dalil menunjukkan kata Syiah betul. Hari yang baru ingat aku Syiah pula. Oh, dia kata tengok tu nak menegakkan Sayyidina Ali pula. Tak, bukan. Itulah salah satu kelebihan Ali radhiyallahu anhu. Dia ada ilmu yang begitu mendalam. Bukan kata Sayyidina Umar tak ada. Sayyidina Umar pun alim, tetapi setiap orang dia ada bidang yang dia alim. Dia kata bukti dia ustaz, bukti dia seperti mana Sayyidina Abu Bakar ketika mana Nabi wafat. Pasal apa Sayyidina Abu Bakar tak menangis, Sayyidina Umar pula yang menangis merau mengamuk, sedangkan kekasih Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Adakah Sayyidina Abu Bakar dia tak sayang Nabi? No, bukan macam tu. Dia faham lain. Dia faham lain. Sebab apa? Sebab dia tahu Nabi nak ajak bukan nak ajak suruh sayang Nabi lupa Allah. Nabi nak ajak kata apa? Kalau kamu sayang Allah, sayang Rasul. Bila Rasul tak ada, Allah tu tetap kena sayang tak? Kena. Boleh faham? Wallahu alam. Okey, sambung. Jadi Nabi Adam, bila Nabi Adam ada, Siti Hawa ada, kedua-dua mereka diturunkan daripada syurga atas satu perbuatan. Yang ni lah yang dikatakan oleh mereka-mereka daripada pahaman, maafkan saya, sebahagiannya daripada Kristian, sebahagiannya daripada Syiah juga. Apa dia? Sebab tu Syiah dia pukul badannya, pasal tu Kristian depa apa nama buat benda-benda pelik. Sebab tu depa salib Nabi Isa. Pasal apa? Sebab mereka kata kita kena menanggung dosa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam. Tak logik. Tak logik. Apa dosa Nabi Adam? Apa dosa Nabi Adam? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Janganlah hampir pokok ni. Jangan hampir. Hak tu je Nabi Adam menghampiri. Nabi Adam dia hampir dengan pokok tu. Hak tu saja. Takkanlah dosa hak tu sampai ke lah ni nak kena tanggung. Tak logik
Tak logik. Ada siapa tak tutup kereta ke motor ke tu hujan lebat tu? Tak ada, semua okey. Susah-susah hati, insya-Allah selamat. Kita jaga Allah, Allah jaga kereta kita, Allah jaga harta kita. Sambung hak tadi tu apa dia? Bila kata Nabi Adam dengan Siti Hawa dikeluarkan daripada syurga, tidak ada yang dikatakan dosa daripada Nabi Adam yang kena tanggung oleh umat manusia selepas Nabi Adam sebab Nabi Adam mengeluarkan daripada syurga. Tak ada. Sebab apa? Nak banding dengan Nabi Adam yang menghampiri pokok itu dengan kita yang duk buat perkara tak ketahuan. Tak usah ambil orang lain, tak usah ambil orang lain. Kita ambil orang yang, maafkan saya bagi contohnya, kita ambil orang hak minum arak. Hang minum arak kemudian mengamuk, kemudian tendang sana. Oh saya baru ni saya tak biasalah nak tengok orang minum arak sampai teruk, mabuk gila-gila punya. Hari tu masa pergi Australia aja perasan. Masa pergi Australia sebab depa sana minuman depa yang hak tu. Kalau kita naik kapal terbang kita pun kadang-kadang saya kesian kat kawan-kawan pramugara-pramugari tu, masya-Allah tabarakallah, baik-baik orang dia. Naik atas kapal terbang emas tu, sayang kat kita ni, sayang lah. Allah, ustaz mai duduk sini, ustaz duduk sini, ustaz ambil ni, jaga kita elok. Tapi masa duk jaga kita tu, assalamualaikum ustaz Don, selamat welcome aboard, selamat apa? Allah, bahasa Melayu apa dia tau? Selamat naik atas kapal terbang. Maksud dia begitu lah. Nampak macam tak tertib tapi boleh lah. Assalamualaikum Ustaz Don. Waalaikumsalam. Selamat datang Ustaz Don ke atas kapal terbang. Tapi sayang, tangan dia pegang Carlsberg, duk hidang ke orang. Kerja dia, sian dia. Nak buat macam mana? Kita hak yang ada kuasa tak mau ambil tindakan, kita menganiaya orang yang terpaksa kerja macam tu. Sedangkan kita boleh ubah benar. Sian. Baik-baik, masya-Allah tabarakallah. Dalam kapal terbang tak nampak. Bila dah duduk di tempat sana tu, masa di sampai-sampai di Perth tak nampak lagi sebab tempat dia masya-Allah tabarakallah elok-elok. Dia macam kawasan kita lah, kampung-kampung. Pergi Melbourne tak nampak juga. Masuk Sydney nampak. Baru turun kapal terbang daripada Melbourne turun Sydney, tak dan berapa minit dia kata, ustaz jom kita semayang dulu bagi selesai bang, saat lagi tak ada lah gaduh, serabut perut lah apa semua. Oh kata cantik yang tu. Turun kapal terbang, masuk kereta, keluar tak dan 5 minit, tak dan 5 minit lah. Singgah masjid tepi tu semayang. Pop dengar bergaduh bertumbuk habis kat luar. Hak kita duduk dalam ni, Allah mak aku dalam kereta lagu mana ni? Tempat orang baru sampai, Allah macam mana ni dalam kereta ni, dengar bergaduh bertumbuk. Saat lagi polis mai apa semua, habis-habis semayang tu keluar tengok polis sampai terus. Pasal apa? Minum arak bergaduh bertumbuk, minum arak. Okey, tengok elok-elok. Orang yang macam tu minum arak, mabuk, bergaduh, bertumbuk, buat bising, orang semayang beribadah rasa takut, itu orang beribadah. Hak orang yang tak beribadah duduk saja buat apa? Mesti lari dia. Bar tempat minum arak tu orang kosong terus tinggal pasal dia bergaduh. Antara orang yang perangai macam tu dengan Nabi Adam yang menghampiri pokok, hak mana rasa lagi teruk? Tapi hang tak pernah suruh pun anak hang tanggung dosa hang. Pasal apa hang duk buat cerita dekat orang kita kena tanggung dosa Nabi Adam? Boleh faham tak? Tu duk cerita satu-satu tu. Maka Nabi Adam turun dengan Siti Hawa, bertemu mereka di padang Arafah. Sebab tu namanya Arafah. Sebahagian kata sebab Arafah, berkenal-kenalan. Nabi Adam dengan Siti Hawa berkenal-kenalan di suatu bukit nama Jabal Rahmah, bukit kasih sayang yang berada di Arafah. Tempat apa? Tempat berkenalan. Tapi ada juga kata Arafah ni pasal kita duduk di Arafah sehelai sepinggang, semua sama, duduk kita tu mengenali diri kita. Allah. Tapi kongsi aja lah no. Saya sebut dah ni awal-awal, kongsi saja. Menilai tuan-tuan, jangan sabit dengan saya kongsi saja. Kerana zaman terlalu canggih,
kadang-kadang takut dengan sebab kita nak tunjuk kata canggihnya zaman ini, kita meraih orang, kita melanggar hikmah yang Allah bagi. Contoh, orang nak main dengan kita mahal-mahal, orang sanggup bayar mahal, maka untuk raih orang yang bayar mahal, kita sedia satu tempat yang selesa, sehingga menghilangkan hikmah di padang Arafah yang sepatutnya kita merendah diri. Saya ikut banyak pakej, daripada setinggi-tinggi sekaya-kaya pakej, harga dia 149,000. Nak pergi haji bayar 149,000, 75,000, 135,000, 35,000. Hak yang muas susah ni beberapa ribu saja ni, teruk lah. 10 toilet 300 orang mampu. Hak kawan pertama tu slack terus semua. Hak kawan pertama buat grup, hak lain semua pakat ni. Ada yang mengamuk lah, hang ingat ni rumah hang apa terajang pula dah pintu kawan tu berterabak nak dia perak. Allah karut lah kata. Dia tak sabar. Hak betul lah, tak boleh salah dia sakit perut. Kita kalau sakit perut sanggup marah orang kan, sanggup berak dalam seluar? Baik marah kawan tu daripada berak dalam seluar. Tambah pula zaman lah maju, kawan pergi Twitter pula gambar tu. Apa dia tulis apa? Dia kata apa? Adegan di apa padang Arafah. Pergi tangkap gambar kawan tu berak dalam seluar pula dah. Malulah dia. Daripada jadi lagu tu, baik aku pergi maki buang kawan ni. Oi, hang buat apa dalam lama-lama? Keluarlah. Hang ingat hang seorang ke agak? Itulah orang suruh jaga makan merapu, bawa jeruk lah apalah. Oh, dia pergi tutup jeruk kawan tu tak pasal-pasal. Jeruk Pak Ali hang lah. Oh, bukan jeruk Pak Ali pula dia tarik tak pasal-pasal. Oh, melampau lah kata. Oh, tapi nak buat macam mana? Saya pergi tempat-tempat mereka, saya pergi tengok, saya pergi duduk, seronok tengok. Tapi hikmah haji ni, maaf, bukan saya kata tak boleh, saya tak abang pun tadi, tuan-tuan nak pergi haji tak boleh mahal-mahal, saya tak kata, cuma saya kata saya takut sebab kita nak meraih orang, kita mengenepikan hikmah tadi tu. Contoh apa? Contoh sa'i. Tengok saya abang, tuan-tuan pun terkejut nanti bila dengar. Apa dia? Sa'i. Soalan yang pertama, daripada Safa Marwah, Safa Marwah, orang yang mula-mula sekali lari daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, siapa dia? Siti bah, Siti Sarah kah, Siti Hajar kah, Siti Maryam kah, Siti Khadijah? Boh sekali Siti Khadijah kot lah, ada nak kata Siti Khadijah. Siapa dia? Siti Hajar. Siti Hajar yang lari Safa Marwah. Orang tanya, Ustaz, soalan, pasal apa dia ada lampu hijau ke lampu hijau? Pasal apa daripada tempat yang tak ada lampu tak payah lari, daripada lampu tu kena lari? Soalan. Nak jawab lagu mana? Kata apa? Melatih olahragawan? Tak juga. Apa dia? Disitulah kata ulama, tempat dengar elok, tempat lampu hijau ke lampu hijau tu tempat apa? Tempat dia lonjak naik bukit. Jadi naik bukit tak boleh lah jalan. Macam mana naik bukit? Jadi dia kena ada lajak dia kena speed dia, baru dia boleh lari naik bukit. Di jarak yang dia lari itulah daripada hijau ke hijau. Boleh faham? Siapa yang lari? Siti Hajar. Soalan yang pertama, pasal apa Siti Hajar yang lari? Tetapi sebenarnya bila hukum main kat kita, orang perempuan tak boleh lari. Hak lari orang jantan. Hak kita ni yang lari, betul tak? Wahal orang mula-mula lari Siti Hajar, bukan Ibnu Hajar. Hak lari Siti Hajar, perempuan. Tapi hukum sunnah berlari adalah untuk lelaki, tidak pada orang perempuan. Bersama? Oh, tak tahu. Melainkan satu, apa dia? Nabi buat. Bila Nabi buat, Nabi kata hak lari lelaki, perempuan jangan. Tak mau tanya yang tu. Hak tu semua orang biasa duk dengar dah. Hak saya nak tanya apa dia? Tuan-tuan perasan tak?
Siti Hajar lari daripada Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah. Dia lari, dia cari apa sebenarnya? Dia cari ayat. Itu jawapan tuan-tuan. Tapi saya nak bagi tahu, dia jumpa tak? Dia jumpa tak? Sekali lagi saya tanya, dia jumpa tak? Masa dia pergi Safa, dia dapat ayat tak? Dia pergi Marwah, dia dapat ayat tak? Dia patah balik, dapat balik tak? Dia patah pergi belah sana, dapat tak? Tak. Ayat keluar kat mana? Dekat kaki siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Tu yang nak habaq kepada mak bapak dengan elok-elok. Bila pergi kerja, berulang daripada rumah tempat kerja balik rumah, niat cari rezeki yang halal, memang duit kita tak bertambah, tapi Allah bagi berkat kepada anak. Faham? Mak bapak tu tadi tu lari, tadi tu pergi kerja, berlari-lari pergi kerja, naik motor lah apa semua, membahayakan diri. Sebab apa? Sebab nak cari benda nak bagi ke keluarga makan. Hak dia tu tak dapat apa, tapi timbul ayak ke anak tu. Boleh dapat? Tu. Itu yang kata hikmah. Tapi bila kita buat sesuatu sehingga menghilangkan hikmah tadi, apa dia? Padang Arafah nak mengenali diri. Tapi tuan-tuan tahu tak, ada sebahagian tempat di kalangan mereka, Tok Arab tak usah kira. Tok Arab memang tak tahu nak kategori mereka lagu mana. Patutnya mereka lagi reti. Hak ni mereka lah yang duduk dalam bangunan aircon, mereka lah duduk dengan bilik ada TV lah apa semua. Hang kat Padang Arafah ada TV, apa cerita ni? Hang Allahu Akbar. Tak usah ambil orang Arab tu. Saya kata tak usah ambil orang Arab, tak mau ambil orang Arab. Ambil hak Melayu kita ni. Tu dia duduk kat Padang Arafah atas kursi tu. Padang Arafah tempat doa makbul. Dia boleh duduk dekat luar tu. Ustaz, minum Ustaz, kopi, minum. Aku mai bukan nak minum. Kalau nak minum, baik aku minum kat kedai mamak. Buat apa aku mai Padang Arafah panas hau-hau duduk-duduk ngahang minum kopi. Dalam hati sebut. Sampai tak reti. Sebab tu ulama sebut kata apa? Tuan-tuan, tahun ni berapa orang yang pergi haji? Malaysia saja 22,000 lebih. 22,000 lebih. Tahun saya 30,000 lebih. 30,000 lebih. Agak-agak daripada Pulau Pinang berapa kapal terbang? Agak-agak kita bagilah approximate kira 3 biji sudah. 1 biji 400 orang, 3 biji 1,200 orang. 1,200 orang tahun lepas, tahun ni dan 2 tahun lepas. 1,200 tahun ni, 1,200 tahun lepas, 1,200 lagi tahun lepas tu, 1,200 lagi lepas tu, campur semua ada dekat 6,000. Saya nak tanya, masjid di Pulau Pinang ni bilangan sembahyang subuh banyak tu juga. Mana Tok Haji ni? Hilang. Kata haji mabrur. Masa balik tu dalam hati tu beranggapan haji dia mabrur. Kalau haji mabrur berarti apa tak sembahyang kat masjid? Tu nak jawab apa tu depan Tuhan esok? Masuk saya pun pergi buat haji kak. Wallahualam. Pasal kita nak jaga hati orang tu, hati Allah tu kita tak jaga. Sama macam kita tak mau tegur orang-orang buat salah sebab nak jaga hati dia. Hati Tuhan tu kita tak jaga. Pelik Tengok pula siapa nama Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, daklah ni kalau tuan-tuan habaq kat anak, "Hei anak, boleh tak aku terajang hang?" "Apa ayah?" Anak kita kata lagu tu. Tapi ni bukan terajang, ni nak sembelih. "Hei anak, boleh tak aku sembelih?" Anak dia umur apa? Belasan tahun. Kata bala rosaya tu umur dia nak sampai umur balik lebih kurang 10, 11, 12, 13 tahun. Umur anak umur 10, 11, 12, 13 tahun tu kita tanya ke dia, "Abang, boleh tak ayah sembelih kamu?" Anak tu jawab patutnya dia buatlah sesuatu yang bagi menyenangkan hati dia. Dia kata apa? "Ayah, ya abatif'al ma tu'mar." Abah, buat apa yang Allah suruh. "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kamu akan dapati aku daripada kalangan orang yang sabar. Patutnya anak dia cerdik Nabi Ismail. Dia boleh kata ke abah, "Abah,
Apa kata kita ganti? Allah bukannya tahu. Tidak. Apa kata kita ganti? Allah bukannya tahu. Abah buat sembelih lagu tu, lepas tu abang kata dah sembelih dah. Allah bukan tahu. Patut dia abang lagu tu ke ayah dia. Tapi dia kata, ayah korban aku tak apa. Nanti hang dapati aku daripada orang sabar. Sebahagian ulama kata apa? Nabi Ibrahim bila Allah sebut kata qad saddaqtar ru'ya, sesungguhnya kamu membenarkan mimpi kamu tu, dia letak pisau, dia dah tarik dah pisau tu. Sebagian ulama kata tak, tapi majoriti ulama kata Nabi Ibrahim dah letak pisau, bukan letak pisau kambing turun, dah tarik dah sekali, tarik kali kedua, kali ketiga baru turun. Allah nak tengok hang nak buat ke tak. Hak tu kadang-kadang Allah uji kita, sebahagian kita. Tadi saya nak mai pun ada benda yang mak saya suruh saya buat, saya tak ada nak buat lagi tadi. Sebab tadi letih drive tadi, saya tidur, tak ada nak buat. Dia kata, hang sebelum pergi ceramah buat ni, telefon seorang ni. Tak ada telefon orang tu lagi. Salah tu, salah. Tak kena tu. Mak kita pesan. Tapi nak buat lagu mana? Sekali nak telefon, nak minta maaf, nak kena cover balik. Kalau kena minta ampun lah. Allah dia nak tengok hang nak buat tak? Dia nak uji kita tu, dia bagi kita susah tu, dia nak tengok hang nak minta ke orang menyenyih minta tak sampai hilang maruah hang. Kita jaga, hujung Allah balas balik kat kita. Dia nak tengok hang sembelih tak? Kalau hang kata hang betul, hang sembelih tak? Kalau tak letak atas ini masalah. Sebab tu Nabi Ibrahim tak rasa sedih. Sebab lepas Nabi Ibrahim sembelih anak dia digantikan dengan kibas yang besar, Nabi Ibrahim semayang 4 rakaat. Waktu itu matahari gelincir. Itulah orang yang pertama semayang zuhur. Orang yang mula-mula sekali dalam kitab Muniyatul Musalli halaman yang ke-12, muka surat belah kanan, hampir nak dekat muka surat, nak habis muka surat dah. Sebab 2 muka surat bawah cerita pasal Nabi Yunus semayang asar, 4 baris atas tu Nabi Ibrahim. Orang yang mula-mula semayang zuhur 4 rakaat ketika mana gelincir matahari. Zuhur tu maksud dia waktu gelincir matahari. Orang yang mula-mula semayang waktu gelincir matahari 4 rakaat Nabi Ibrahim. Pasal apa 4? Dia syukur atas 4 Allah bagi kelepasan pada dia dan kebahagiaan. Apa dia syukur pertama? Syukur anak dia masih hidup. Syukur dia melaksanakan perintah Allah. Syukur Allah gantikan dia dengan binatang sembelihan. Syukur Allah bagi kepada dia hikmah. Syukur 4 ni dia semayang. Kalaulah dia nak letak saja pisau, tak payah semayang. Pasal apa? Nak takut apa? Letak lah. Ni dia dah tarik, pisau tak makan. Hak ni ulama bila syarah bab kitab akidah pula mai cerita kat kita, kata ni kena pegang bahawa yang bagi mudarat Allah, bukannya sihir, bukannya apa, yang bagi mudarat Allah. Pasal apa? Nabi Ibrahim dah tarik pisau tu tak akan mencederakan kita kecuali dengan izin Allah. Tu dahsyat. Bila buat baru buat turun kambing. Bila turun semayang 4 rakaat. Alang-alang saya sebut tu, izin saya sebut, orang yang mula-mula semayang subuh 2 rakaat ketika mana cahaya fajar keluar, bukan matahari naik habis subuh, cahaya dia terang naik dulu. Orang yang mula-mula semayang waktu itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Orang yang semayang zuhur yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang mula-mula semayang, dia kata Ustaz kata orang yang mula-mula semayang, bukan Nabi Muhammad kan yang dapat semayang 5 waktu tu? Tuan-tuan tolong jawab kan? Dengar elok-elok ni, siapa tak ambil nota ni tak apa rugi, tak ada dah orang nak cerita ni, percayalah. Dia kata ada rakaman Ustaz. Tu yang malah hak ni alim daripada tuan dia. Recorder ni lebih alim daripada tuan dia. Dia hafal semua, tuan dia belum tentu.
Nabi Ibrahim tu, mana boleh kata Nabi Ibrahim tak semayang? Nabi Ibrahim semayang. Dalam Al-Quran cerita. Ayat apa Ustaz bagi tahu? La ilaha illallah. Tu yang dia baca doa iftitah tu bukan doa Nabi Ibrahim kah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekali lagi, inna, tu salati tu lah. Sesungguhnya semayang aku. Kalau Nabi Ibrahim tak semayang, dia kata semayang dia buat apa? Dapat? Sesungguhnya semayang aku, menunjukkan kata apa? Nabi Ibrahim semayang. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim tu apa dia? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keturunan aku mereka yang rajin sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, dia doa apa? Nampak tak? Jadi dalil yang menunjukkan kata Nabi Ibrahim sembahyang, ayat Quran dua tadi saya bagi. Satu yang doa iftitah, satu yang doa dia minta berpanjangan sembahyang. Orang yang sembahyang asar, mula-mula sekali ketika mana asar, matahari panjang sikit daripada ukuran badan kita. Saya ada bayang-bayang saya lebih panjang daripada badan saya. Itu waktu asar. Orang yang mula-mula sembahyang time tu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Mana Ustaz tahu? Jawapannya ialah di dalam firman Allah, perkataan musabbihin la nabidha fi apa ayat dia? Laula an macam mana ayat dia? Kalaulah dia bukan daripada kalangan orang yang musabbihin. Musabbihin, ulama terjemah dalam tafsir, tengok para mufassirin kata apa? Musabbihin makna dia sembahyang. Nabi Yunus hatta dalam perut ikan nun, ikan poh tu pun sembahyang pada Allah. Itu dalil dia menunjukkan kata dia sembahyang. Orang yang mula-mula sembahyang maghrib, Nabi Isa alaihissalam. Dalil? Oh, ni jenis salafi ni, Wahabi belakang ni. Dalil. Pantang sebut benda pelik lah. Dalil. Pasal apa? Taklah saya tak pernah jumpa sebab hang tak cerdik. Bukan makna hang tak jumpa orang lain tak boleh jumpa. Betul tak? Bukan makna tuan-tuan tak bisa dengar saya baca. Oh, tak betul Ustaz. Betul apa? Saya tak bisa dengar. Hang siapa? Malaikat ke? Boleh faham? Tu duk bagi jawapan tu. Semua tu duk bagi jawapan tu. Tanam dalam diri. Bukan sah-sah kata saya tak pernah jumpa pun dalil ni. Apa bukti kata bila awak jumpa baru benda tu betul? Awak bisa jumpa dengan roh orang yang dah mati? Betul nak kata tak ada roh? Mana ada? Belum tentu kita jumpa, kita tak jumpa benda tu tak betul. Orang lain dah jumpa, bagi ya. Nabi Isa tadi tak mana? Nabi Isa surah Maryam. Surah Maryam ayat 54-55. Ketika mana apa? Siti Maryam tunjuk dekat wa asyarat ilaih, dan Siti Maryam mengisyaratkan kepada Nabi Isa. Hampa tanya sangat aku macam-macam, aku tak reti jawab. Ni tanya budak ni. Maksud Siti Maryam macam tu. Bila dia pada tanya dia, Maryam macam mana hang boleh mengandung? Hang satu orang yang cukup baik kami kenal, tak pernah ada orang sentuh hang, tak pernah ada yang tu. Macam mana boleh mengandung anak, lahir anak? Siti Maryam tak tahu nak jawab lagu mana. Dia tunjuk dekat Nabi Isa. Masa tu dia abang kata apa? Inni Abdullah, aku hamba Allah. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku diwasiatkan oleh Allah. Wa awsani bis salah, dan Allah perintah aku suruh sembahyang. Nabi Isa sembahyang. Dan orang yang mula-mula sembahyang Isya ni, waktu malam macam ni orang sembahyang 4 rakaat. Siapa dia? Adalah Nabi Musa alaihissalam. Lagi sebelum habis saya tanya balik tau. Nabi Musa
Dia kata dalil Ustaz Nabi Musa semayang dalam surah Taha ayat yang ke-14, muka surat belah kanan atas sekali, juzuk yang ke-16 selepas surah Kahfi, sebelum surah Maryam. Surah Maryam tadi cerita Nabi Isa, sebelum surah Maryam cerita Nabi Musa, ayat yang ke-14. Apa dia? Innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, fa'budni, sembah aku, wa aqimis salah, dan dirikan semayang hai Musa. Allah perintahkan Nabi Musa suruh semayang. Itu menunjukkan kata Nabi Musa semayang, Nabi Isa semayang, Nabi Ibrahim semayang, semua Nabi pakat semayang. Kita yang tak Nabi ni tak tahu pasal apa tak mau semayang. Ya. Wallahu a'lam. Balik pada cerita tadi. Tak mana berhenti? Tak mana berhenti? Sofa Marwah tinggal lama dah cerita tu. Hak tu season lepas ni. Ni saya kata kat tuan-tuan, bila Nabi Adam AS turun dengan Siti Hawa, jumpa di Arafah, kemudian mereka ada zuriat, anak mereka kembang-kembang, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Bila lama-lama anak ni besar, Allah bagikan syariat. Ketika zaman Nabi Adam, anak lelaki ini kahwin dengan anak perempuan ini, anak perempuan ini kahwin dengan anak lelaki ini. Dia kahwin silang begitu. Itu syariat Nabi Adam. Maka Nabi Adam kata ke anak dia macam tu, anak dia yang sulung nama Qabil, dia tak mau sebab dia nak kahwin dengan Iqrimah. Iqrimah yang kembang dia tu lawa. Adapun Layuza yang bawah dia kembang dengan Habil tak lawa. Jadi dia tak mau, dia nak kahwin atas dasar sebab lawa, dia nak juga Iqrimah, nak juga Iqrimah. Maka cara nak menentukan, Allah kata buat korban. Korban ialah menyediakan sesuatu daripada pihak kita kepada Allah untuk menunjukkan rasa ibadah ta'abbud. Sebab apa? Sebab itu daging korban tak boleh bagi pada yang bukan Islam. Daging akikah boleh, sebab daging akikah kegembiraan, siapa saja boleh makan. Tapi ibadah korban untuk nak tunjuk diri, kata aku sahut perintah engkau wahai Allah, buat keluar duit maaf saya guna perkataan, buat keluar duit beli binatang bukan untuk hang makan, sembelih bagi dekat orang. Hang dapat manfaat tak? Tak ada. Duit habis tak? Habis. Lembu dapat tak? Tak dapat apa. Siapa sembelih? Saya bukan seperti sembelih. Orang lain sembelih, banyak duit tak? Banyak. Habis hang dapat apa? Tak dapat apa. Dapat penat. Buat tak? Buat. Siapa suruh? Allah. Jadi korban dia nak tunjuk, kata Allah suruh, walaupun aku tengok pada mata kasar aku rugi, tapi aku tetap akan buat sebab tanda ibadah pada Allah. Boleh faham? Habis. Semua yang saya cerita tadi itu semua fakta. Semua yang saya cerita tadi itu semua fakta. Saya tahu tuan-tuan musim sejuk hujan ni tak boleh terima fakta, kepala jadi tepu. Tu yang nampak penat tu, betul ke ni, aku dah tak larat nak dengar. Buat muka teruk macam bangun tahajud tu. Tapi saya kena bagi dulu fakta. Nak melawak saya lagi lah. Saya lagi kalau duk melawak lupa nak bagi fakta. Okey. Habis cerita bab situ, baru saya masuk dengan penceritaan. Dengar elok-elok. Bila saja anak Nabi Adam, mereka bergaduh, mereka rasa bertengkar, nak pilih hak mana mereka nak, maka mereka kena buat korban. Bila buat korban, hari yang ditentukan sekali untuk korban, maka Qabil dia petani, dia ada barang-barang seperti gandum apa semua tu dia ada, dia duduk. Habil dia menternak,
dia ada kambing, kibah dan sebagainya. Jadi abang tu pasal hari yang kata okey, sekian-sekian hari tunjukkan barang yang kamu nak korban kepada Allah tu. Hari yang ditetapkan tu qabil, awal-awal lagi dah ada dah. Tunggu, dah letak dah dia punya korban dia. Apa dia? Gandum-gandum yang sudah hampir nak mati. Ini kata guru kami, Tuan Guru Datuk Harundin. Dia letak dah gandum-gandum dia semua, tak dah. Tunggu adik dia tak main lagi. Pasal apa? Pasal ini nak kahwin ni. Siapa korban dia terima, dia boleh kahwin. Tunggu. Adik dia lambat. Hai adik, awak handphone hang bunyi. Hai adik, pasal apa hang lambat? Tengok si Abil baru nak mai. Dia bawa ni, dia punya kambing dia ikat kaki sini, ikatnya tak kat atas belakang dia bawa, baru nak naik atas bukit. Abang dia duduk tunggu. Abang dia kata, hai adik, pasal apa hang lambat? Hang tahu kita nak kena bawa korban. Adik dia kata, hang abang ni sejak bila cakap Penang hang pandai? Yang tu tak ada lah melawak. Dia kata, adik pasal apa hang lambat? Dia kata, abang maafkan aku. Pasal apa? Tadi masa aku nak keluar, aku keluar awal tadi. Tapi bila aku dengar, tapi bila aku letak saja kambing belakang aku angkat je kepala aku nak keluar, aku tengok ada lagi kambing yang lagi sihat. Aku letak kambing ni, aku pergi ambil kambing tu pula abang. Elok aku ikat, aku angkat, ada lagi yang lagi sihat daripada ni. Aku letak yang ni, aku pergi ambil yang tu pula. Sampai tara aku nak sampai kat pintu tu abang, berapa kali aku letak tukar sebab nak ambil yang paling besar aku dapat ni, yang paling baik aku nak bagi dekat Allah. Pasal tu aku lambat abang. Oh dahsyat. Letak iz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Yang ni surah juzuk 6, surah Al-Maidah, muka surat belah kiri, bunga dia yang ketiga. Bunga juzuk 6 yang ketiga. Aku tahu, aku cerita, hangpa dengar sudahlah. Muka surat balik kiri, tengah-tengah, watlu alaihim, starting dia mula dekat bunga tu. Cerita ke orang berkaitan dengan cerita ni. Apa dia? Dia letak, malaikat turun. Malaikat apa? Malaikat ambil kibas Habil tadi tu, ambil bakar Qabil punya. Bila dia tengok dia punya gandum dia terbakar, dia tengok malaikat ambil adik dia punya, dia kalih ke adik dia, la aqtulannak, jaga hang adik, aku bunuh hang. Tak puas hati. Sebab tu saya nak bagi tahu apa. Ni dengar, ni muhasabah. Bab muhasabah, dengar elok-elok. Tuan-tuan, rukun iman yang keempat apa dia? Baru nak kira. Roploh lah. Hak tu kan benda penting. Rukun iman yang pertama, percaya pada Allah. Yang kedua, percaya pada malaikat. Ketiga, percaya pada kitab. Keempat, percaya pada Rasul. Kelima, percaya pada hari kiamat. Yang keenam, percaya pada qada dan qadar. Saya ulang balik tuan-tuan, dengar elok-elok. Dengar elok-elok. Hak ni live streaming kan? Hak mana yang live streaming? Ni hak kemetok kecil ni. Hak halus ni. Dengar yang mana duk dengar dalam live streaming ni. Habaq agaklah kat depa, saya depa duk ingat, depa tak payah tahu. Beriman kepada Rasul ke beriman kepada Rasulullah? Saya ulang sekali lagi. Dengar dulu soalan tu betul-betul. Rukun iman yang keempat daripada 6 tu, beriman kepada Rasul ke beriman kepada Rasulullah? Siapa yang kata beriman pada Rasulullah? Tak ada. Kira semua yakin beriman kepada Rasul. Betul? Jawapan dia betul. Beriman pada Rasul. Dan saya nak bagi tahu, beriman pada Rasul, berapa orang Rasul kena beriman? 25. Tapi saya yakin, saya tanya pasal Nabi Ilyas seorang pun tak boleh berjawab. Betul iman macam mana? Rosak. Kata tadi beriman pada 25 orang Rasul. Saya tanya pasal Nabi Idris, siapa boleh bangun cerita kat saya? Rosak iman. Rosak iman lah tu.
Sebab tu ulama pesan, dia kata hari ni semua orang pandai ilmu fardu kifayah, matematik, fizik, kimia, sains, kajian tempatan, geografi, pandai belaka, Masya Allah tabarakallah. Tapi fardu ain seorang pun tak tahu. Bukti dia tadi. Itu tu tak tanya lagi soalan yang paling ringan sekali, tuan-tuan. Rukun semayang yang ke-8 apa dia? Tak boleh. Tu macam mana tu, tak tahu tu. Hak tu kan fardu ain. Rukun iman yang ke-8, rukun yang selepas sujud. Lepas sujud kita buat apa? Lepas sujud kita duduk. Duduk apa tu? Tu nombor 8. Ayahanda dan bunda, saya nasihatkan, tanamlah rukun iman dalam keluarga, tanamlah perkara asas dalam keluarga. Anak kita termasuk diri kita, kita tak tahu rukun semayang macam mana ni. Sebab itulah bila orang tanya, Ustaz, pasal apa noh? Syiah yang tak logik tu orang boleh ikut. Pasal perkara asas fardu ain kita lemah. Bukan dia satu soalan yang kita kata kita kena ni. Soalan yang sepatutnya memang kita kena tahu kalau kita sebagai seorang Islam. Pasal apa? Tadi kan semayang maghrib, mestilah kena buat rukun semayang. Pasal apa tak tahu pula rukun semayang ke-10 apa dia? Rukun semayang ke-10 apa dia? Kalau ke-8 duduk di antara sujud, ke-9 duduk tahiyat akhir, yang ke-10 buat apa? Baca apa? Baca tahiyat akhir. Boleh. Saya sebab apa? Saya ambil peluang. Hari ni senior saya ada, kawan-kawan saya ada, teman saya ada, ayahanda ada, bunda ada, anak-anak ada. Saya nasihat semua terus dekat ni Padang Mengali ni, dengar elok-elok. Bukan untuk saya. Saya esok pagi balik tinggal dah tuan-tuan. Tuan-tuan duduk seorang-seorang dengan diri tuan-tuan. Tiba-tiba mai satu ustaz pakai lagu ni dengan bawa kitab besar-besar. Tiba-tiba dia kata, tuan-tuan, para sahabat Nabi semuanya kafir. Tuan-tuan nak lawan balik kata apa? Dok. Dia kafir? Dok. Kafir? Dok. Dak. Tak mahu. Takkanlah kata lagu tu. Mesti kena jawab. Nak jawab apa? Sahabat Nabi tak kafir. Pasal apa? Sebab dia tak kafir. Tak boleh jawab lagu tu. Kena bagi dalil. Aku tak ada dalil, tapi yang aku tahu sahabat Nabi semua tak kafir. Tak boleh aku tu. Aku ada dalil. Apa dia dalilnya? Dia abang Abu Bakar telah mengenepikan hadis Nabi dengan mengatakan bahawa Ali antara orang yang ahli keluarganya yang layak menggantikan dia, tetapi Abu Bakar menafikan hadis itu. Dia menaikkan diri dia sendiri. Kita dengar Allah Janoi. Betul tak hadis tu ada? Betul. Betul tak apa yang kata? Betul. Jadi betul tak kata sahabat Nabi kafir? Boleh jadi betul juga mana? Tak apa. Tuan-tuan tak jumpa dengan orang lagu tu, dia tak mai lagi. Dia kata, Ustaz nanti. Tadi Ustaz kata kalau tiba-tiba ada satu orang mai depan ni, dia bercakap lagu tu dekat kami, saya nak kata kat Ustaz, orang macam tu dia tak mai kat tempat kami. Tuan-tuan, siapa kata tak mai? Saya ambil contoh tu, ambil daripada mana? Contoh tu kan ambil daripada hadis Nabi. Apa dia? Dajjal akhir zaman, dia mai panggil semua orang duduk depan ni, dia bercakap dengan semua orang. Walaupun dekat atas dai dia ni ada perkataan kafara selepas dia mengaku dia Tuhan. Sebelum tu mata dia buta sebab dia mengaku dia Nabi. Dia satu orang yang Allah bagi umur dia panjang daripada zaman Nabi. Dia dah ada dah. Dah kena ikat dah, duk tunggu hadis. Nak tengok hadis Tamim Ad-Dari. Hadis ni kalau dengar cerita Dajjal, dia memang menyeramkan tuan-tuan. Takut sangat dengar. Dia mai dalam keadaan lagu tu, kita tengok muka dia buruk, kita tengok mata dia buta, ada tulis kafarah, hak yang tak kerti baca pun Nabi kata tahu. Kata ada perkataan kaf, ada perkataan ta, ada perkataan ra, ada huruf tu tahu. Tapi bila belah kanan dia tunjuk dekat tuan-tuan ada syurga, ada neraka.
belah kiri dia tunjuk kat tuan-tuan ada syurga. Dia panggil satu orang, mai sini. Orang tu duduk depan, dia kata, hampa nak tengok tak aku ni aku Tuhan? Dia belah kawan tu depan tuan-tuan, dia baling belah kanan, dia baling belah kiri, dia panggil nama orang tadi tu bercantum. Dia tanya, hampa percaya tak aku Tuhan? Iklan dalam TV pun kita percaya? Orang yang dia belah tu, maaf saya sebut dengar elok-elok. Saya tahu cerita ni jarang dengar elok-elok, balik rujuk, jangan takut. Saya bukan satu orang ni, saya ada tauliah Pulau Pinang. Orang pantau saya bercakap, tuan-tuan jangan duk takut. Balik pergi cari. Saya cerita sebab orang jarang cerita benda ni. Nabi pesan khutbah Jumaat kemarin dekat Jawi. Orang terkejut dengar, kata, "Oh, ini betul ke Ustaz Dah ni?" Oh, khutbah Jumaat kena garang Cerkah lah. Terkejut dia mah. Apa suruh dia panggil aku naik? Sebelum habis peringat juga pasal Dajjal. Pasal apa? Dia nanti mai lagu tu. Dia nanti mai dalam keadaan duduk ramai-ramai tu. Dia mai. Dia kata, "Oi orang kampung, hamba percaya tak aku Tuhan? Hang bagi bukti dulu hang Tuhan. Hamba nak apa? Kami nak tanaman kami subur." Dia panggil hujan turun. Dia suruh tumbuh naik. Dia kata, "Tengok, aku Tuhan tak?" Hang memang Tuhan. Bila Tuhan, dia tinggal tempat tu subur, tempat tu tenang. Sebenarnya itulah neraka untuk mereka. Nabi kata, dia pergi dekat satu tempat tu dia tanya, "Hamba percaya tak aku Tuhan?" Tiba-tiba masyarakat kampung tu kata, "Hang Tuhan pasal apa? Muka hang buruk. Hang bagi Aaron Aziz handsome lagi daripada hang. Kalau hang Tuhan, mesti hang bagi hang handsome lagi daripada Aaron Aziz. Betul tak?" Dia jawab lagu tu. Dia kata, "Okey." Dia tinggal tempat tu. Bukan tinggal saja, dia tahan matahari. Tempat tu kemarau sampai mati semua orang tu. Para sahabat dengar, "Ya Rasulullah, habis tu orang kat situ dah kemarau mati, nak makan apa?" Nabi kata, makanan ketika itu adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan, saya cabar tuan-tuan jangan makan tengah hari. Tuan-tuan zikir. Tuan-tuan rasa kenyang ke tak? Tak rasa. Tapi Nabi janji ketika Dajjal mai, dia bagi lapar tu, yang bagi kenyang tu zikir. Kita ni zikir kenyang tak kenyang. Makna dia kita tak feel, kita tak rasa zikir tu. Saya guna kita termasuk saya. Habis orang macam kita ni berdepan dengan dia, boleh ke? Saya cerita kat tuan-tuan benda ni sebab apa? Ada dua sebab. Pertama, salah satu selain daripada kerana Allah Ta'ala, itu jangan persoalkan. Yang pertama, salah satu dia saya nak sebut kata apa? Kawan saya mengapai Quran dengan saya ikut ajaran sesat Tuhan Harun. Mengapai 30 juzuk dengan saya, senior saya. Dia semayang jadi imam, saya biasa jadi makmum belakang dia. Saya biasa ikut dia pergi jadi imam tarawih. Makna dia ustaz percaya dengan hafalan dia, bagi dia jadi imam. Saya jadi munabih dia, duduk belakang dia. Tiba-tiba orang macam ni boleh pergi ikut ajaran sesat. Kita rasa apa? Kita rasa, aku tak cerita ke orang ke? Terlepas tuan-tuan. Jadi saya tak mau, bila saya duduk di padang mengali ni, tak mau terlepas. Saya dah cakap dah. Esok tuan-tuan berjawab sendiri siapa yang buat benda tak betul. Saya cakap dah. Yang kedua sebab apa? Sebab isteri saya mengandung. Bila dia mengandung nak dapat anak, seriau pula rasa, aku ni boleh ke ajak mereka no? Ayah aku tak masuk universiti, mak aku tak masuk universiti, tapi dia bentuk aku, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi hari ni orang semua pergi universiti, tapi anak dia tak kerti nak ajak macam mana nak semayang. Dia kena pergi hantar pergi sekolah baru anak dia boleh semayang. Saya boleh ke? Saya pun tak tahu. Bila saya terfikir lagu tu, kena cerita ke orang ni. Tu saya cerita kat tuan-tuan. Okey, balik for ni
ceramah perdana ni, duk panggil, duk ceramah macam ni, duk mai bertimpa orang macam ni. Tuan-tuan tak boleh mengaji banyak, tuan-tuan tak boleh mengaji. Tengok saya, daripada satu tajuk saya lompat satu tajuk. Lompat pasal apa? Ada banyak nak cerita, takut tak dan cerita semua, tak tahu nak pitang mana. Tak boleh dapat semua. Habis nak dapat yang betul-betul apa? Tu yang dekat masjid duk ada kelas fiqh, kelas tauhid, kelas tafsir, kelas Quran, kelas tajwid. Itu tu yang kena mai duduk mengaji, tuan-tuan. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Saya mana boleh duduk belagak depan tuan-tuan. Kawan-kawan saya duk ada. Mereka kenal saya daripada dulu macam mana saya. Okey. Jaga diri baik-baik, tuan-tuan. Dia bila mai Dajjal tu, terbang bersama-sama dengan dia di kanan dan kiri selain daripada neraka dan syurga. Terbang dengan dia, roti-roti, makanan-makanan terbang. Dia jadi lagu macam cerita X-Men. Ni hadis ni, bukan reka. X-Men ambil daripada benda-benda lagu ni lah. Mereka baca kitab-kitab Taurat. Sebab apa? Setiap Nabi, setiap zaman akan cerita pasal Dajjal. Cerita ni ada dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Dajjal tu bila dia berjalan tu, dia angkat bawa dengan dia makanan. Dia pergi kawasan yang lain pula, dia kata, hampa percaya tak aku Tuhan? Apa bukti dia? Aku bawa roti untuk hampa untuk hilang kelaparan. Hang memang Tuhan. Dia panggil roti untuk duduk dengan mereka. Makan mereka semua kenyang. Mereka tak tahu yang tu neraka untuk mereka. Macam inilah, tuan-tuan. Saya bagi benda simple lah. Ni dah 10:30 dah. Macam mana? Sejam lah ni. Hampa larat ya nak dengar? Boleh apa? Boleh nak dengar? Hak yang nak bercakap tak larat? Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dengar elok-elok. Yang ni saya pesan, simple lah. Pasal apa kena sembelih binatang? Tu ya. Pasal apa sembelih lembu? Pasal apa yang tadi, yang Habil tadi, Qabil tu, Allah bakar dia punya gandum dia semua. Allah tak mau korban lagu ni, tapi Allah nak korban binatang. Ingat tak Nabi Ibrahim masa dia tanya, hai Allah, macam mana kamu menghidupkan orang mati? Allah kata, hampir ambil burung 4 ekor, hampir cincang dia, lumat-lumat, goi dia dalam juzuk 3 tu. Muka surat belah kiri tu, atas ayat yang 2 baris daripada bawah tu, Allah kata apa? Nabi Ibrahim tanya, kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhan, macam mana hidupkan orang mati? Qala awalam tu'min, Allah tanya Nabi Ibrahim, hai, hang tanya aku, hang tak beriman dengan aku ke? Qala bala, dak, ya aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk mengukuhkan iman aku tanya soalan tu, nak tengok kamu punya apa, Allah punya wahyu. Allah kata, fakhudh arba'atan minat tayr, ambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaik, campur, goi 4 ekor tu, cincang 4 ekor, campur, goi fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian pi dekat setiap bukit letak setompok, tak tahu dah bercampur dah. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya, kemudian panggil nama mereka, insya-Allah sekelip mata mereka akan sampai kepada kamu. Antara burung yang dia cincang dalam tu burung gagak. Dia panggil gagak, lepas dia letak tu gagak, mai kat dia sekok. Immediately ya'tinaka sa'ya, cepat sampai, panggil sampai terus. Macam itulah aku menghidupkan orang yang mati sekejap dia, walaupun bercampur aduk, bercampur macam mana masa tsunami, kaki kawan ni tak tahu tak mana, perut kawan ni tak tahu tak mana, esok dia akan keluar balik, dia akan jadi satu. Nabi Ibrahim tanya, Allah nak bagi contoh, Allah suruh buat apa? Buat binatang. Pasal apa kena buat binatang? Pasal apa sembelih kena pergi sembelih binatang? Pasal nak suruh buang benda binatang dalam badan kita tu. Hak pukul anak tak ketahuan, hak maki orang tak ketahuan, hak perangai busuk hati dengan orang tak ketahuan. Yang ada perangai binatang dalam badan kita, buang-buang. Hak tu Allah suruh buang.
Tu Allah suruh buang. Sebab tu bila sunnah dia pergi tengok binatang tu dikorbankan. Pasal apa? Bagi buang perasaan dalam diri kita tu. Hak ada perangai bengih lagu binatang, makan kawan kat belakang macam binatang, bergaduh sesama sendiri macam binatang, pantang berjumpa nak berebut girlfriend, lawan sesama lelaki. Tu kan jenis perangai binatang tu, singa tu apa semua tu. Buang lah jadi orang elok. Hari tu saya cerita dekat satu tempat. Saya tak tahu saya cerita ke tak benda ni, sebab seingat saya lah, saya tak cerita lagi benda tu. Tapi hari tu rasa dalam TV dah cerita. Tapi tak apalah, ni live betul-betul cerita lain. Pasal apa? Hak tadi buang perangai binatang tadi tu kan. Tuan-tuan, ingat tak masa mana Nabi Musa lawan dengan Fir'aun? Saya cerita ni pasal apa? Tadi kan saya suruh tuan-tuan buang perangai binatang, beriman, belajar rukun iman apa semua kan, percaya pada Rasul apa. Jadi orang tanya kita, Ustaz, apa dia punya kunci untuk mengukuhkan iman? Nak bagi power, nak bagi tahu apa kunci dia? Ini cerita dia. Ketika Nabi Musa lawan dengan Fir'aun, masa Nabi Musa lawan dengan Fir'aun, Nabi Musa pergi dekat Fir'aun. Nabi Musa, dia anak angkat Fir'aun. Yang tu Sabit, dia anak angkat Fir'aun. Dia pergi jumpa dengan pak angkat dia. Dia kata, "Hei Fir'aun, sembahlah Allah Tuhan yang satu, Tuhan kamu dan Tuhan aku dan Tuhan semua, Tuhan yang satu." Fir'aun tengok kepada dia. Ini ada dalam surah Taha. Fir'aun tengok kepada dia. Fir'aun kata, "Hang ni bukan Musa kah? Musa yang dibesarkan dalam istana aku, dibesarkan dalam istana aku, diberi makan oleh aku sendiri. Aku bawa hang mai sini, aku belah hang. Hang durhaka dengan aku cakap macam tu." Nabi Musa kata, "Tak, aku bukan mai rumah hang. Hang yang bawa aku mai sendiri." Fir'aun kata, "Hang yang belayak mai rumah aku." "Tak." Pasal apa? Sebab hang yang bunuh budak-budak. Musa kata, "Hang cuba ingat, mak aku mengandung aku di zaman hang bunuh semua budak-budak lelaki. Sebab mak aku takut aku kena bunuh. Mak aku layarkan aku sampai dekat istana hang. Kalau hang tak bunuh budak-budak lelaki, aku tak sampai istana hang. Aku sampai sebab hang. Jadi hang yang bawa aku masuk dalam istana hang sendiri." Fir'aun tak boleh jawab. "Ahli sihir, sini lawan dengan Musa." Tapi bukanlah yang ni bukan ahli sihir. Hanya orang bagus. Mai 72 ahli sihir mai. Berup. Hei Fir'aun, tengok belah sini juga no. Fir'aun tengok belah sini juga. Tengok belah sini pula. Hei Fir'aun. Hei Fir'aun, kalau kami boleh mengalahkan Musa, apa nak bagi kat kami? Fir'aun kata, ini dalam surah Al-Qasas. Dia kena gabung semua lah. Allah cerita ikut priority. Surah Taha, Allah nak highlight benda ni. Surah ni, Allah nak cerita ni, gabung semua. Saya gabung. Jadi saya abang, ni nak cari dalam surah mana, ni nak cari dalam surah mana, ni nak cari dalam surah mana. Senang esok nak baca. Tadi hak mula yang Fir'aun kata, "Hang ni durhaka dengan aku, hang lawan aku." Maksud tu dalam cerita surah Taha. Hak ni dalam surah Anbiya atau surah Qasas. Ahli sihir kata, ataupun kalau tak silap surah Asy-Syu'ara, surah ahli sihir. Dia kata dekat Fir'aun, "Hei Fir'aun, kalau kami boleh kalahkan Musa, hang nak bagi apa?" Fir'aun kata, "Kalau hampa boleh kalahkan Musa, aku lantik 72." Sebenarnya ahli sihir 72 orang, Nabi Musa seorang. Okey, titik Ustaz, hurai sikit. Nabi Musa seorang lawan 72. Benda ni ada dalam kitab-kitab lama. Sebab itu orang bukan Islam
Dia terpaksa mendatangkan wira-wira dia sendiri, hero-hero dia sendiri, untuk nak boleh lawan satu dunia kononnya dia hebat. Sebab mereka tak ada hero, mereka kena create, mereka kena reka hero mereka. Nak lawan balik dengan hero-hero yang kita ada, yang sepatutnya kita tahu tapi kita tak tahu pasal 25 orang Rasul. Okey, 72 orang duduk. Hai Fir'aun, kalau kami boleh kalahkan Musa, nak bagi apa? Kalau hampa boleh kalahkan Musa, aku bagi ke hampa, hampa semua 72 orang jadi orang kanan aku. Jadi orang kanan aku. Dia pergi depan dengan Nabi Musa. Yang ni pula dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Qalu, kata mereka semua ahli sihir, ya Musa, antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Hai Musa, hang nak baling tali, hang punya tongkat dulu ke? Nak kami baling tali kami dulu? Nabi Musa kata, hampa baling dulu, aku baling sekali lagi. Dengar cara macam orang Melayu pula dah, no? Nabi Musa dia Arab lah. Nabi Musa kata, hampa baling dulu, sekali lagi aku baling. Maka ahli sihir tadi tu, kan dia tanya Fir'aun, hai Fir'aun, kalau kami boleh kalahkan Musa, hang nak bagi apa? Aku bagi hampa jawatan orang kanan aku paling penting sekali di sisi aku. Dia pegang tali depa tu, depa beriman dengan Firaun ahli sihir ni. Dia pegang tali dia tu, dia pegang, dia kata apa? Hak ni dalam surah, hak tadi antara tiga tadi tu saya confuse. Dia kata wa bi'izzati Firaun, tu dengan keberkatan, kekuatan Tuhan Firaun. Tu pasal beriman dengan Firaun. Wa bi'izzati Firaun, dengan kemegahan, kebesaran Tuhan Firaun, tali tukar jadi ulang. Dia lempak depan Nabi Musa, dia keliling dia, lempak depan dia, keliling dia, bertukar tali tadi tu semua bertukar jadi ulang. Dengan apa? Dengan sumpah kepada Firaun. Pasal apa? Tuhan ulang melengkak keluar. Nabi Musa terus ketuk tongkat dia kat tanah, pum, ketuk, sebab Allah suruh dia buat, dia ketuk, pum, ketuk tongkat dia berubah, dia transform lah. Dia Autobot. Dia baik, dia Autobot. Tukar tongkat tu jadi ulang, berup jadi ulang. Telan habis tali-tali tu semua. Puk. Dia makan, dia telan. Dia makan, dia telan. Dia makan, dia telan. Yang tali-tali 72 tali tu. Ahli sihir terkejut. Semua terap sujud. Kata apa? Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Kalau dalam surah Maryam ke surah Toha, dia jadi amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Sebab nak bagi belakang dia sama, dia punya rima dia. Sebab yang surah-surah ni dia belakang dia Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Nak bagi sama belakang dia. Tapi sebenarnya bukan sama lah. Dia dalam bab lurah dia lain. Dia ada speciality, dia ada huraian dia. Pasal apa dalam surah tu sebut Harun dulu baru Musa. Pasal apa surah lain sebut Musa dulu baru Harun. Yang tu saya tak mau syarah. Saat lagi tuan-tuan semua masuk universiti. Tak mau. Hak tu tinggi sangat, gayat lagi jatuh semua. Ambil yang simple sudah. Bila dah makan, dia pas sujud, dia berkata amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Firaun tadi beriman dengan Firaun. Tadi beriman, sumpah baling tali dengan nama Firaun. Tiba-tiba sujud kepada Allah. Firaun kata, hampa beriman kepada Musa sebelum aku bagi arahan pada hampa. Aku pastikan aku tangkap hampa, aku salib hampa, aku potong tangan dengan kaki hampa silang. Potong tangan kanan, potong kaki kiri. Potong kaki kanan, potong tangan kiri. Silang. Aku pastikan aku buat macam tu ke hamba. Firaun kata kat mereka, apa jawab ahli sihir yang tadi beriman dengan dia tu, yang tiba-tiba sujud tu? Jawab apa? Hai Firaun, buatlah apa hang nak buat. Jiwa raga kami milik Allah. Sekelip mata. Soalan saya, dengar elok-elok. Perlawanan ni dia berlaku di waktu itu, mereka beriman di waktu itu, dan mereka berubah di waktu itu. Dia bukan waktu lain, bukan dah lawan hari ni, kalah esok baru masuk Islam. Hari ni lawan, hari ni takjub, hari ni terkejut, hari ni sujud, hari ni masuk Islam, hari ni mengaku Tuhan, hari ni habang kata, hang ambil lah apa pun, jiwa raga kami milik Allah. Lebih tinggi iman dia daripada kita. Ulama baca-baca, ulama kata, apa kunci dia? Itu saya sebut tadi. Apa kunci dia yang mereka
mereka yang daripada tadi beriman dengan Fir'aun, sumpah pun atas nama Fir'aun, tiba-tiba boleh berubah. Ada orang kata, nanti Ustaz, mereka tengok mukjizat Nabi Musa. Tak boleh. Kalau tengok mukjizat masuk Islam, pasal apa Abu Jahal, Nabi belah bulan depan dia tak masuk Islam? Dia tak masuk Islam. Apa kunci dia yang ahli sihir ni boleh masuk? Tadi surah Al-A'raf. Apa dia? Surah Al-A'raf kata, qalu, kata mereka semua kepada Nabi Musa, hai Musa, hang nak baling dulu ke kami nak baling dulu? Makna apa? Hai Musa, hang nak baling dulu ke kami nak baling dulu? Ulama kata itulah adab dan akhlak. Kunci kepada meningkatnya iman adalah adab dan akhlak. Hari ni orang mengaji hukum hakam, halal, haram, apa semua, tapi tak ada akhlak, tak ada apa-apa makna. Berbeza dengan tuan-tuan yang ada depan saya. Saya, kawan-kawan saya, tuan-tuan, kita dibesarkan dalam suasana bukan orang alim ajak kita. Ayah dengan mak kita bukan alim, tapi dia tanam dekat kita akhlak. Hei, orang tua-tua bercakap, jangan menyambut. Tunduk depan orang tua-tua. Orang tua-tua tak makan, jangan makan dulu. Kumpul ramai-ramai, makan sekali. Adab-adab ini ditanamkan dalam kita. Walaupun kita, maaf saya ungkit balik yang tadi kita sembang. Walaupun kita tanya pasal Rasul, kita tak boleh jawab. Tanya pasal semayang, kita tak boleh jawab. Tapi bila orang kata, weh, kalau tak mau semayang berdosa lah. Weh, berdosa lah. Kita reti hukum akal. Kita ada iman dalam diri kita. Pasal apa? Pasal adab dan akhlak yang dihiaskan pada kita. Tapi hari ni orang tak ajak dah benda tu. Saya tu budak-budak dia tak sayang dah cikgu dia. Mak bapak pun pergi bergaduh dengan cikgu depan anak murid, tunjuk tak ada akhlak. Tok Imam bergaduh dengan Tok Siok depan masyarakat. Memalukan sesama sendiri untuk menunjukkan siapa lebih pandai, hilang akhlak. Maaf saya kait terus semua benda. Orang tua-tua buat perangai macam budak-budak, hilang akhlak depan orang-orang muda. Bukti apa? Maaf dengan elok. Cuba kalau anak kecil ni, di tangan dia ada sepuntung rokok, dia pergi minta kat pakcik-pakcik yang hisap rokok dekat luar tu. Dia kata, pakcik boleh tak minta lighter nak hisap rokok? Agak-agak pakcik tu nak kata apa dia? Hang tahu tak rokok ni boleh memendekkan umur hang? Hang tahu tak rokok ni berosak hang? Hang tahu tak rokok ni tak bagus? Cuba budak tu balas. Pasal apa pakcik nasihat saya? Pasal pakcik nasihat diri pakcik. Maaf saya cakap apa? Orang tua-tua tunjuk benda yang tak berakhlak pada budak-budak. Nampak? Kemudian kita nak habaq kat dia apa? Oi, semayang wajib. Benda tak akan jadi. Kena ada akhlak dan adab dulu. Tanam dalam keluarga akhlak dan adab. Ayah kita tak payah pergi sekolah tinggi. Ayah kita bukan tok imam, tok kita bukan tok imam. Tapi tuan-tuan sempat tak dengan suasana apa? Mak kita kejut kita, "Oi, bangun cepat, sekali ayah hang balik mampu." Sempat. Dia tak payah cakap, motor dia bercakap, pom 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 pom. Lompat katil lari. Hak lompat katil tak apalah, pergi lari ambil wuduk. Hak yang tak dan dia dah tertinggal belakang, dia terus buat qiyam berdiri sembahyang. Roplah. Hak tu nampak lambat pula. Hak yang nak abang kata dia dah habis sembahyang dah, duduk tahiyat terus. Herat pala lagu tu. Ayah dia selok minta tengok ada tahiyat akhir dah. Bukan ayah dia bercakap, bukan ayah dia tok imam, bukan ayah dia buat apa. Bunyi motor, bunyi kasut, bunyi tapak kaki. Pasal apa? Pasal dia tanam dekat kita. Aku bercakap hampa dengar elok-elok. Orang tua-tua bercakap, tunduk kepala, jangan duk lawan mata dengan dia. Betul tak? Saya macam tuan-tuan kak, kita dibesarkan dengan mak bapak yang macam tu. Dia tanam dekat kita akhlak dan adab. Kerana itulah kunci kepada meningkat dan kukuhnya iman.
Maka tuan-tuan, barulah saya masuk ayat tadi tu. Salafi Wahabi dengan Syiah, mereka mengajar kita supaya tidak ada adab dan akhlak. Kedua-duanya sama ya. Hak Salafi dengan menghina Imam Asy-Syafi'inya, dengan menghina Imam Al-Ghazalinya, dengan mengata kepada ulama, hilang adab dan akhlak. Macam mana nak kata betul? Saya nak tanya tuan-tuan, sebelum datangnya fahaman-fahaman bid'ah-bid'ah ni, masa kita kecil sekolah dulu kan, biasa tak dengar ulama-ulama Ahlus Sunnah menghina, memaki orang-orang yang mengatakan benda ni semua bid'ah ni salah? Tak pernah. Tak pernah wujud pun cerita tu, tak pernah kata, tak pernah hina pun perkara tu. Tiba-tiba datang mereka-mereka yang bid'ah itu bid'ah ini, bid'ah itu bid'ah ini, dengan menghina ulama ahli sunnah, menghina ulama-ulama, menghina para ahli mazhab dan sebagainya, menghina ahli sufi, menghina orang-orang tasawuf. Hilang akhlak. Macam mana nak kata betul? Mai pula Syiah ludah dekat Saidina Abu Bakar punya maqam, ludah dekat Saidina Umar punya maqam, meludah tuan-tuan. Ludah ni kalau kita ada kehak sekalipun, maafkan saya nah, katalah hari ni kata ni lah ni saya banyak kehak ni, duk batuk, saya letak tong sampah tepi ni, setiap kali lepas bercakap rasa ada kehak, saya ludah, tuan-tuan tak akan rasa selesa. Bukannya saya hina siapa-siapa, saya sakit. Itu pun buat kita rasa tak selesa. Sebab apa? Perbuatan meludah. Tetapi mereka meludah para sahabat, meludah nama para sahabat. Macam mana nak kata betul kamu tak ada akhlak? Itu kunci mudah. Boleh? Kan nak lagi? Nak lagi pengetahuan pasal Syiah dengan Wahabi? Hampa hafal ke? 5 benda yang tak lahir daripada rahim. Pertama, 2. Ada yang dah terkapai-kapai apa? Mana? Atau yang mana tadi? Tu macam mana nak cerita? Hak baru saksian mana lupa? 3. Unta Nabi. 4. Kibas Nabi Ibrahim. 5. Ulang Nabi Musa. Bukan tongkat, ulang. Kalau tongkat tak ada masalah. Hak ulang tu masalah pasal binatang hidup. Siapa mula-mula sembahyang asar? Nabi Aisyah lah dah sembahyang Aisyah. Subuh. Sebabkan apa jawab betul, aku cerita lagi. Ciri-ciri orang Syiah, dia mesti kena mai cerita benda-benda simpati dulu. Orang-orang Syiah dia akan mula dengan, tuan-tuan kena tahu Saidina Ali ni dia pernah hidup tak makan tuan. Fatimah biasa kena pukul dengan Saidina Umar. Fatimah anak Nabi biasa kena pukul dengan Saidina Umar. Oh, dia buat lagu tu. Hak kita pun mengalir air mata. Kena pukul. Dah lah mereka rampai harta dia, tak bagi makan. Saidina Ali kena pergi merempat minta kerja dekat orang Yahudi pasal mereka ambil harta dia. Oh, kita melenang air mata dengar. Hak tu ada dalam hadis, tapi bukan nak cerita suruh teriak, nak habaq macam mana Nabi cukup sayang dengan cucu dia. Bila dia nak pergi rumah Siti Fatimah dengan Saidina Ali, Assalamualaikum, mana cucu aku? Fatimah keluar air mata. Pasal apa? Mereka tak makan dah 2 hari, lapar sangat, tak mau bagi anak ni duduk rumah lapar. Ali bawa keluar dua budak pergi main sambil dia pergi cari kerja. Bukan nak buat cerita simpati, nak abang kata Ali hidup macam mana keadaan dia zaman Nabi. Mereka tak makan hidup mereka. Kita makan punya kenyang, tapi kita paling kuat lawan Allah. Nak cerita yang tu, bukan nak suruh simpati. Ni dia cerita putar belik. Contoh dia apa? Hampa dia ikut sangat Saidina Abu Bakar. Abu Bakar tu kafir. Saya kata, pasal apa kata dia kafir? Kerana dia telah melantik diri dia. Kita kata, dah, Umar yang lantik dia. Umar pun kafir juga. Oh, dia jenis macam cerita apa pendekar bujang lapuk.
Kami nak bayar sekarang juga. Kalau tak kami panggil Tok Mulu. Tok Mulu tak boleh datang. Pasal apa tak boleh datang? Semalam dia makan juga. Ini berak-berak. Kalau macam tu kami kata polis. Polis tak boleh datang. Pasal apa? Semua semalam jatuh dalam sungai. Oh, dia jadi lagu tu. Dia nak bagi laku hak dia tu, dia pergi perosok semua orang. Abu Bakar kapiak. Pasal dia buat begini. Bukan dia lantik diri dia. Umar yang lantik dia. Umar pun kapiak. Pasal apa? Sebab Umar dia mengkhianati Sayyidina Ali. Kita kata, bukankah dua-dua nama mereka orang-orang ini ada dalam Quran? Allah sebut mereka punya sifat. Contoh dia apa? Ini jawapan ni. Sayyidina Abu Bakar dalam surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Okey, dengar elok. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. Saya ulang balik. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. Ketika dia berkata kepada sahabat dia. Allah mengumumkan kata sahabat Nabi yang paling rapat adalah Sayyidina Abu Bakar. Takkan Allah tu tak cerdik? Pasal apa dia pergi kata Sayyidina Abu Bakar itu sahabat kalau betul Sayyidina Abu Bakar khianat? Bila kita baca ayat tu kat dia, dia kata apa pula? Al-Quran tak boleh terima. Pasal apa pula tak boleh terima? Sebab sahabat yang tulis boleh jadi mereka tidur. Awak ingat macam hang lah. Dia kata kat para sahabat pula, para sahabat semua tak amanah, mereka tulis ayat Quran tipu. Ada ayat yang mereka tak bubuh. Kita tanya ayat apa pula dah? Sepakat semua orang. Ada ayat-ayat dalam Quran Sayyidina Ali mereka tak bermasuk. Kita kata kalaulah Quran hari ni salah, pasal apa Sayyidina Ali pun dia pergi terima yang Sayyidina Osman buat, baca juga dalam semayang, dia jadi imam. Dia tak boleh lari lagu tu. Dia kata apa? Ini cerita ambil mana? Ambil daripada hadis. Hadis riwayat siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari tak boleh pakai. Nampak tak? Dia perosok satu-satu tanpa ada hujah. Dia perosok kita jawab. Dia perosok kita jawab. Kita tanya pasal apa pula Imam Bukhari pun nak hentam juga tak boleh pakai. Imam Bukhari tak amanah. Pasal apa pula tak boleh amanah? Dia daripada beratus ribu hadis. Ratus ribu. Tuan-tuan, mengapai Quran 6,000 ayat. 6,000. Yang ni ratus ribu dengan an. Daripada siapa balik pada siapa, daripada siapa balik siapa, daripada siapa balik siapa, daripada siapa balik siapa, kata Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah. Tu nak kena ingat semua tu, baru mai dia punya dalil dia. Apa dia? Matan dia sekian. Riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari. Kena ingat semua tu. Satu hadis panjang tu, hadis dia punya mula dia daripada an sampai habis panjang tu. Itu satu hadis. Kalau 100,000 hadis, berapa banyak muka surat? 100,000 muka surat. Quran kita pun baru berapa ratus. Imam Bukhari daripada ratus ribu tu, dia dah compile lah buat paling elok. 8,000 ni tak ada yang dah ditolak. Elok-elok lah. 4,000 ni tak ada yang ditolak. Cantik dah ni. Tiba-tiba dia kata Imam Bukhari tak boleh pakai. Kita tanya pasal apa tak boleh pakai? Satu hadis dia tak guna. Lah 8,000 tu ada yang tolak satu hadis. Bongok dia ni, dia kata. Pasal apa? Satu hadis Imam Bukhari yang ni dicerita oleh guru kami. Ketika mana kami duduk, saya duduk sebelah guru kami. Sebelah ni guru kami panggil Ustaz Dan, duduk sebelah saya. Saya pegang paha dia, dia pegang tangan saya. Dia cerita Imam Bukhari riwayatkan satu hadis. Hadis ini hadis ketika Nabi sakit, masa Nabi nak wafat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia dipapah oleh dua orang sahabat dia untuk nak datang ke masjid nak semayang. Tuan-tuan, tengok Nabi akhir zaman, dia tak langkah kaki dia masuk syurga. Tak, siapa tak boleh masuk syurga. Maksud dia apa? Dia tu pegang kunci syurga. Saya nak abang kat tuan-tuan, Nabi yang pegang kunci syurga pun dipapah nak pergi masjid, pergi juga. Kita yang duk lupa kunci rumah ni tak main-main surau. Mailah semayang. Yang papah siapa dia? Seorang Bilal bin Rabah, seorang Sayyidina Ali. Tapi dalam hadis Imam Bukhari kata apa? Nabi dipapah oleh Bilal bin Rabah
dan seorang lelaki daripada keturunan Quraisy. Dia tak sebut nama Ali. Khianat punya Imam Bukhari, tak cerita pasal Sayyidina Ali. Loh, dah dia dapat cerita dia lagu tu, nak bacalah syarah dia. Kitab kitab Fathul Bari tu ada tu, bacalah syarah dia. Kitab Fathul Bari dalam kitab tu dah ada syarah dah dekat bawah tu, tulis dah kata orang itu adalah Sayyidina Ali. Bacalah yang tu. Hadis dia kena riwayat apa yang dia dapat. Dia dapat seorang Bilal dan seorang lelaki daripada keturunan Quraisy. Hak tu dia dapat. Syarah dia Sayyidina Ali. Imam Bukhari tak boleh pakai. Imam Muslim ada, Imam Muslim pun tak boleh pakai. Sebab apa? Nak bagi betul hak satu tuduhan dia tu, Sayyidina Abu Bakar khianat dan kafir. Dia tolak habis semua, dia reka semua dia reka. Tuan-tuan, saya cerita kat tuan-tuan ni pasal dia kata sahabat kafir kan, sebab tu saya duk cerita benda ni, duk bagi faham satu-satu. Itu bukan dia punya akar dia. Hak tu bunga dia. Nak bagi orang tengok cantik pokok tu, bunga dia. Akar dia saya tak sebut kat tuan-tuan. Akar dia kalau tuan-tuan dengar, saya yakin yang mana hak duk bergerak tadi tu, dia duk dengar, duk seronok, dia akan terberhenti dengar, diam. Pasal dia tak sangka akak dia akhir jadi macam tu. Apa dia? Bila dia kata Abu Bakar kafir, bila dia kata Umar kafir, bila dia kata Osman kafir, bila dia kata Khadijah kafir, bila dia kata Aisyah tak ada kubur dia pun daripada kalangan orang yang kafir. Bila dia kata para sahabat, Hamzah, Sayyidina Hamzah, Nabi punya siapa? Pakcik, Pak Melakan, semua kafir. Dia akan tanya soalan. Dia kata apa? Kalau semua sahabat Nabi kafir, agak-agak dakwah Nabi sebagai seorang Nabi berjaya atau tidak? Kita lah ni tak boleh jawab. Pasal apa? Sebab kita tak yakin para sahabat semua kafir. Kita kata para sahabat semua betul, tapi orang yang dia tanam dengan pengikut dia, kafir. Bila dia dah tengok dia ni dah ikutlah kuat dah, dia tanya soalan tu, kalau betul sahabat Nabi semua kafir, agak-agak ajaran Nabi betul atau salah? Dia kata tak betul, Nabi tak layak jadi Nabi. Bila Nabi tak layak jadi Nabi, sebab tu kami habaq yang layak ganti Nabi sebenarnya Sayyidina Ali. Tapi itu bukan akak tunjang, tu baru akak cantik-cantik tepi-tepi tu. Akak betul dia tadi tu, siapa yang bagi wahyu dekat Muhammad? Jibril. Siapa yang lantik Jibril? Allah. Jibril tu khianat, Allah tu tak boleh pakai. Sebab tu kami lantik 12 imam, kami maksum, boleh ampun dosa orang. Itu dia punya akak tunjang tu. Dia nak bawa pergi sampai situ. Tapi mula-mula dia tak boleh cerita yang tu. Kalau dia cerita yang tu, awal-awal orang tak mau dah ikut dia bah. Nak cari akal, dia kena bagi perosak sahabat dulu. Nak cari akal, nak bagi orang terima, dia kena buat cerita sedih dulu. Nak cari cerita sedih, tak ada peluang yang melainkan peperangan Siffin, peperangan Jamal, peperangan di antara para sahabat tu, Ali, Muawiyah, Siti Aisyah dan sebagainya. Baru boleh ada cerita sedih, baru boleh ada nak kait sahabat ni buat macam ni. Sama lah macam Salafi Wahabi, bukan Salafus Saleh, jangan salah faham. Ini Salafi Wahabi, bukan yang bid'ah saja. Bid'ah tu bunga aja duk bagi orang nampak. Dia tak pernah bincang pasal akidah. Bila bincang pasal akidah, mereka menolak sifat 20. Tak apalah tolak sifat 20 tu, tak ada masalah. Nak tolak lah. Sebab itu bukannya Nabi kata sifat 20 tu wajib. Nabi tak kata. Cuma nak bagi tahu kata, kalau tolak sifat 20, awak nak kata apa? Kami nak bagi tahu kata, kita kena ikut Quran, kita kena ikut Nabi. Sebab tu jadi bid'ah kalau tak ikut Nabi. Sebab tu jadi bid'ah kalau tak ikut Nabi. Kena ikut Nabi. Tanam. Bila dah kuat, dia tanya, kalau kata ikut Nabi dengan Quran, tu Quran tu kata apa? Quran tu kata yadullahi fawqa aydihim,
tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Makna dia apa? Makna dia Allah ada tangan. Itu akal dah. Kita lah ni tak boleh terima pasal jiwa kita menentang benda tu. Jadi bila dia habaq, tak masuk lah. Tu itu baru hak 72. Golongan 73, 72 mengaku Islam, itu baru 72, bukan Dajjal. Dajjal yang duduk buat dajjal tu dia lagi dahsyat. Dia jenis makan orang memang ni. Oi. Datuk orang tua-tua dulu dia keluar perkataan dajjal. Dia ni dajjal memang buat ni. Pasal apa sebut dajjal? Pasal memang perangai jenis lagu tu. Pasal apa? Ni kena dengar elok-elok. Saya doa, ya Allah, simpangan aku bukan saya kata lagu tu. Apa dia? Dajjal ni mula-mula dia syabun, orang muda yang alim. Dia mengajar agama dulu. Dah lama-lama dia ada pengikut ramai. Dia mengaku dia Nabi. Allah bagi mata dia buta. Lepas tu dia mengaku dia Tuhan. Itu Dajjal. Tuan-tuan jaga diri baik-baik lah. Itu yang kesimpulannya. Okey, habis lah. Jangan takut balik rumah Dajjal tak ada lah tengah jalan. Saya nak bagi tahu kata kesimpulan dia yang pertama, tuan-tuan baca Quran. Nak kukuh akidah, nak kukuh pegangan, baca Quran. Yang kedua, tanamkan akhlak dan adab. Akhlak, adab, tanam. Yang cikgu punya cara. Tanam adab dan akhlak. Jumpa murid bagi salam, murid jumpa cikgu bagi salam, semua bagi salam. Sebab apa? Sebab mana boleh ucap salam tanpa kita senyum. Cuba bagi salam tak usah senyum, tengok muncul mulut bagi salam. Jadi ya makhraj huruf sin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makhraj dia tak kena. Cuba kebam bibir tengok bagi salam. Geram bagi salam geram. Assalamualaikum. Dia tak boleh jadi. Sebab itu kata-kata Islam, tahiyyatul Islam, assalamualaikum, dia mula dengan huruf sin. Jadi as dia kena senyum, as. Kalau tak senyum tak jadi huruf sin. Nah, cuba kalau lidah pengkak tengok. Lidah pengkak julak tengok sebut. Assalamualaikum. Dia tak boleh jadi. Nak jadi sebut salam dia mesti kena senyum. Assalamualaikum. Ajak anak murid kita lagu tu, ajak diri kita juga. Bila jumpa anak murid kita bagi salam dulu. Assalamualaikum. Bagi salam dulu. Nak masuk rumah bagi salam. Didik akhlak macam tu. Dan akhlak yang terbaik, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangunkan oleh Nabi untuk membentuk akhlak. Itu Nabi kata. Ikut Nabi. Wallahu a'lam. InsyaAllah Dajjal pun kita boleh berhadapan insyaAllah. Walaupun takut, tapi pegang yang tu insyaAllah boleh. Nabi kata dah, aku tak takut Dajjal main zaman aku, sebab aku boleh kalahkan dia. Tapi sebab dia tak main zaman aku, dia main zaman kita ni. Dia main zaman kita. Okey, jaga diri baik-baik, jaga keluarga elok-elok. Mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan insyaAllah. Habis ngaji lama-lama menin. Ada soalan? Ada soalan? Faham? Selesai sudah. Boleh lah kamu kongsi? Boleh? Boleh. Saya tahu kamu kongsi duk saya nak timbang lagi. Tak mau dah nak balik timbang apa ni? Master Chef Ismail dah masak nak bagi kami makan apa kita abang? Korban tadi, ingat tujuan korban binatang, nak buang perangai binatang dalam badan kita.
Kita dah lalu dah korban. Perangai binatang tak mau ada. Abang jangan gaduh dengan adik, adik jangan gaduh dengan abang. Oh lupa, jangan lupa baca cerita 25 orang Rasul. Sebab apa? Semua yang jadi pada 25 orang Rasul, setiap satu tu jadi pada kita. Bergaduh adik-beradik, Nabi Yusuf pun bergaduh. Sakit tak berhenti, Nabi Ayub ada. Orang yang anak dia dikhianati, maaf saya tak tahu di sini kok ada ibu bapa yang anak dia kena colek ke, anak dia hilang ke. Nabi Yaqub anak dia hilang, iaitu Nabi Yusuf. Tengah belajar masa sekolah, buat study group, buat apa ke, tahu-tahu terjatuh cinta dengan seorang perempuan. Nabi Yusuf pun jadi macam tu. Ayah jahat, anak punya labai. Nabi Ibrahim jadi macam tu. Tapi semuanya baik, tak pernah dia buat jahat. Nabi Ibrahim dia pergi habang kat ayah dia. Aku janji ayah, depan Allah aku akan minta ampun untuk hang ayah sampai hang jadi elok. Tapi ayah dia jadi tak elok juga. Dia tak boleh minta ampun untuk ayah dia sebab ayah dia bukan Islam. Tapi sebab dia dah janji, dia seorang Nabi yang menepati janji, dia tetap minta doa depan Allah walaupun doa tu tak makbul. Dia tahu. Kita ayah kita bukan kapiak. Ayah kita kadang-kadang adalah cara dia. Kita gaduh dengan dia macam lah ayah kita ni kapiak. Pergi ya. Apa lagi? Habis tak dah. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبلا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا رب. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada bulan yang penuh keberkatan, di tengah-tengah bulan malam, di tengah-tengah malam bulan Zulhijjah, bulan haram ini ya Allah. Kami berhimpun beramai-ramai di bulan yang Engkau menjemput hamba-hambamu menjadi tetamu istimewamu. Kami berkumpul ramai-ramai malam ni di dalam rumahmu. Tidak ada tempat yang lebih mulia melainkan rumahmu ya Allah. Semua kami lakukan ini semata-mata mengharapkan keredaanmu. Maka pandanglah kami semua dengan pandangan rahmat dan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami ini yang sakit, dengan keberkatan yang ada dalam majlis ini sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang tersepit di antara dua dilema, dengan keberkatan yang ada dalam majlis ini tunjukkan mereka jalan keluar ya Allah. Ada di kalangan kami yang berhutang, dengan keberkatan yang ada dalam majlis ini mudahkan mereka melangsaikan hutang mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang belum bertemu jodoh, dengan keberkatan yang ada dalam majlis ini temukan mereka jodoh yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami yang akan melangsungkan perkahwinan, Masya Allah Tabarakallah, dengan keberkatan yang ada dalam majlis hari ini lancarkanlah, mudahkanlah urusan perkahwinan mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang akan menimang cahaya mata dan zuriat, dengan keberkatan yang ada dalam majlis hari ini kurniakan mereka zuriat, cahaya mata, ahli keluarga yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami di sini, ataupun mungkin bukan di sini tetapi di kalangan hamba-Mu di luar sana ya Allah, yang akan pergi bertemu denganmu, dengan keberkatan yang ada dalam majlis ini matikanlah mereka dan matikanlah kami dalam mati yang baik. Jangan Engkau matikan mereka, jangan Engkau matikan kami dalam mati yang tidak baik ya Allah. Ada di kalangan kami di sini yang sesat, dengan keberkatan yang ada dalam majlis hari ini tunjukkanlah kami, berilah hidayah kami kepada jalan yang lurus, jalan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon padamu ya Allah, jauhkanlah kami daripada pahaman akidah yang menyimpang, daripada
akidah ahli sunnah wal jamaah. Jauhkanlah kami daripada fahaman dan pegangan dari yang berbercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadikanlah kami semua yang ada dalam majlis hari ini, ahli keluarga kami, zuriat kami, keturunan kami dan seluruh kaum kerabat kami, dengan keberkatan yang ada dalam majlis hari ini, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang rajin mendirikan solat, yang cintakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang diberi peluang untuk duduk bersama baginda Nabi di dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta ampun, minta maaf ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz di atas ceramah yang disampaikan lebih kurang dalam 2 jam tadi bagi pihak pengusaha masjid, anak-anak karya dan seluruh yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih, insyaAllah sekiranya ada kelapangan di waktu lain kita akan jumpa Ustaz lagi. Jadi di sini saya nak kongsi sikit apa yang Ustaz sampaikan tadi, iaitu kita pergi mengaji Ustaz kerana Allah, kerana Allah, dan yang kedua untuk hilangkan kejahilan kita, dan ketiga menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian.